Antara paparan menarik hari ini, imej PAS sebagai tok guru, tok lebay dan ulama sudah hancur. Akar umbi UMNO akan undi Pakatan Harapan. Kerajaan Sabah masih berantakan. Anwar masuk PAS, tidak ada yang pelik. Kerajaan sedang mengadakan sesi libat urus bagi memperincikan penambahbaikan perkhidmatan bantuan guaman berkaitan kes jenayah dan cadangan penggubar akta khusus bagi menawarkan bantuan guaman percuma kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, libat urus itu antara lain adalah untuk membincangkan isu dan hala tuju perkhidmatan bantuan guaman, mendapatkan input mengenai dasar berkaitan penggubalan akta pembelaan awam serta meneliti keperluan mewujudkan pejabat pembelaan awam. Katanya sesi libat urus ini diharapkan dapat mengumpul input dan pandangan pada para peserta mengenai beberapa persoalan dasar berkaitan dengan kesesuaian mewujudkan akta khusus untuk perkhidmatan bantuan guaman bagi kes jenayah di Malaysia. Katanya lagi, Kerajaan Madani amat menitik beratkan libat urus berterusan. Semua pihak berkepentingan agar memastikan sebuah sistem yang efektif dalam memberi perkhidmatan bantuan guaman kepada rakyat Malaysia yang memerlukan. Azalina berkata perkhidmatan bantuan guaman yang sedia ada perlu diperkasa untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dan akses kepada keadilan, terutamanya kepada golongan B40. Katanya bantuan guaman dan khidmat nasihat dalam kes jenayah harus mudah diakses oleh mana-mana warga negara Malaysia serta kanak-kanak warga negara asing di peringkat tangkapan, reman, permohonan ikat jamin dan mitigasi oleh peguam. Usaha menggubah sebuah akta khusus bagi menawarkan bantuan guaman percuma bagi kes jenayah telah diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023 Februari lepas. Imej tok guru, tok lebay dan ulama PAS sudah hancur apabila mereka terus bekerjasama dengan pemimpin yang terlibat dengan rasuah dan salah guna kuasa serta memfitnah orang. Oleh itu, rakyat perlu sama-sama bangkit mengalahkan PAS dan Perikatan Nasional tanpa diberi ruang untuk memerintah lagi dalam pilihan raya di 6 buah negeri nanti. Ahli Parlimen Hulu Langat, Muhammad Sani Hamzan berkata, imej ulama, tok guru dan lebay yang dibawa oleh PAS dan PN juga telah tercemar teruk apabila ucapan dan tindakan pemimpin mereka penuh dengan pembohongan, fitnah dan adu domba terhadap Pakatan Harapan serta Perdana Menteri. Perikatan Nasional terutamanya daripada parti Islam se-Malaysia PAS yang ada dulu dan juga sekarang ini, mereka menang dalam pilihan raya disebabkan oleh fitnah. Mereka menang pilihan raya disebabkan oleh pembohongan. Mereka menang pilihan raya disebabkan dengan penipuan. Mereka menang pilihan raya disebabkan dengan adu domba. Di negeri Selangor ni, tentera perempuan kita ada 46 program iktizam Selangor penyayang. Dari budak dalam perut sampailah meninggal dunia. Kerajaan Pakatan Harapan di bawah kepimpinan tak kisahlah Cina DAP ke, Cina ni sunat ke, Cina ni tak sunat ke, dia DAP, dia Cina. Dia yang memerintah muka bumi Pulau Pinang ni. Saya rasa terlalu banyak insentif yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan di bawah DAP ni kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat di negeri Pulau Pinang. Tegasan lagi, PAS dan PN sepatutnya belajar menjadi pembangkang yang mempunyai kualiti dan nyahkan amalan politik kebencian, politik perkauman dan juga agama. Ini kerana selepas menjadi pemerintah selama 33 bulan, terbukti PAS lebih berkesan sebagai pembangkang dari jadi kerajaan. Kementerian Pendidikan mengumumkan cuti khas tambahan persekolahan pada 19 April sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri pada minggu depan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, cuti itu bagi membolehkan murid-murid dan guru-guru membuat persiapan menyambut perayaan itu. Adalah berita gembira yang ingin daripada pihak tertinggi KPM ingin umumkan bahawa dengan ini pada 19 hari bulan April KPM mengisytiharkan cuti khas untuk semua warga Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya. Jadi 19 hari bulan tak ada sekolah. Jadi minta sampaikan kepada semua demi kita ambil kira semua pandangan dan untuk kesejahteraan untuk masing-masing, khususnya guru-guru kita dan warga KPM untuk mengurus perjalanan pulang ke kampung. Pada 8 April lalu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia memohon KPM memberikan cuti khas kepada guru pada 19 April ini menjelang sambutan Aidilfitri. Presiden NUTP Aminuddin Awang berkata, cuti khas itu dianggap keperluan dengan mengambil kira jangkaan bahawa 1 Syawal mungkin jatuh pada 21 April ini
iaitu awal sehari berbanding ketetapan asal. Pengerusi DAP Lim Guan Eng menyaka mengenai majlis berbuka puasa anjuran UMNO di Pulau Pinang yang disertainya, suatu yang tidak dapat dibayangkan hanya 6 bulan lalu. Lim dan isterinya Betty ikut serta UMNO bahagian balik pulau menyampaikan bubur di Bazar Ramadan bersebelahan Balai Polis Sungai Pinang. Kemudian bekas Ketua Menteri itu berkonvoi bersama mereka untuk berbuka puasa di sebuah kedai makan tempatan. Kata Lim, masakan berbuka kami sangat sedap dalam warung upah yang menggunakan nama ibu pemilik. Gulai ikan, ayam goreng berempah, makan pula dengan ulam dan sambal belacan. Terima kasih kepada Datuk Syahidan Ayub Shah selaku Ketua Bahagian dan seluruh keluarga UMNO balik pulau yang menerima kunjungan kami dengan layanan yang sangat istimewa. Syahidan berkata kehadiran Lim pada acara berkenaan membantu menggalakkan perpaduan. Turut hadir pada majlis itu ialah Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya. Gambar yang dikongsi oleh Lim juga menunjukkan orang yang kelihatan seperti ahli wanita UMNO bersuah foto dengannya. DAP dan UMNO pernah menjadi seteru politik dengan Lim dan bapanya Lim Kit Siang sering digambarkan sebagai musuh orang Melayu. Bagaimanapun, kedua-dua parti menjadi rakan yang tidak dijangka selepas PH dan BN berganding bahu membentuk kerajaan perpaduan sekarang. Akar umbi UMNO diajak untuk sama-sama memberi undian kepada calon Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di pilihan raya negeri di Selangor akan datang. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Datuk Seri Jamal Mat Yunus menjelaskan pihaknya kini dalam proses meyakinkan ahli dan akar umbi UMNO supaya terus memberi undi kepada calon BN dan PH yang bertanding kelak. Kalau kita lihat ya, Selangor rasanya kita telah bersedia di bawah kerajaan perpaduan dan negeri Selangor. Menteri Besar Datuk Amiruddin telah pun mengumumkan Barisan Nasional telah pun bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan dalam negeri Selangor, dan saya yakin rundingan terakhir selepas hari raya ini bersama dengan pengurusan tertinggi kepimpinan UMNO Selangor dan juga pusat untuk menentukan berapakah bilangan kerusi yang akan Barisan Nasional ataupun UMNO bertanding. Kami sekarang ini dalam proses meyakinkan ahli UMNO dan penyokong-penyokong UMNO untuk memberikan sokongan dan undi kepada calon-calon selain daripada Barisan Nasional, termasuklah calon daripada DAP, PKR dan Amanah. Dalam pada itu, Jamal berkata bahawa tiada pertembungan calon antara BN dan PN di PRN bagi dua kerusi Dewan Undangan Negeri dalam Parlimen Sungai Besar iaitu Sungai Panjang dan Sekincan. Katanya kerusi Dun Sungai Panjang masih di bawah BN menerusi Datuk Muhammad Imran Tamrin, manakala Ngasu Lim pula di Sekincan di bawah DAP. Untuk rekod, Selangor mempunyai 56 kerusi Dun dalam PRU 14. 50 daripadanya telah dimenangi oleh PH dan BN menerusi PKR sebanyak 21 kerusi, DAP 16, Amanah 8, manakala 5 lagi dimenangi BN. UMNO Sabah kekal dengan pendirian menarik sokongan terhadap Kerajaan Negeri Gabungan Rakyat Sabah, pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino seperti diputuskan Januari lalu. Perkara itu ditegaskan Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin bagi menjawab dakwaan mengatakan kepimpinannya menyokong semula kerajaan pimpinan Haji G berdasarkan kehadiran beberapa pemimpin UMNO dalam barisan Kabinet Negeri. Berikutan itu beliau menafikan kembali menyokong kerajaan GRS seperti dilaporkan sebuah saluran televisyen. Ahli Parlimen Kinabatangan itu bagaimanapun berkata, sehingga kini tiada sebarang resolusi ke arah pembentukan kerajaan perpaduan Sabah yang dicapai dalam perbincangan di antara UMNO BN yang diwakili bekas Timbalan Ketua UMNO Sabah Datuk Yaakob Han. Katanya, sebelum ini Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir pernah mengeluarkan kenyataan bahawa BN memberi sokongan kepada kerajaan GRS pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jino dengan mengambil kira ketetapan di peringkat persekutuan yang membentuk kerajaan perpaduan. Perbincangan sudah dilakukan Sekretariat Tetap Kerajaan Perpaduan untuk menyelaras semua parti yang mengasaskannya, dan di Sabah kita diwakili oleh bekas Timbalan Ketua UMNO Datuk Yaakob Han. Bagaimanapun sehingga ke hari ini tiada resolusi yang dicapai. Malah pemecatan pegawai lantikan politik dari UMNO terus dilakukan. Jadi apakah ini yang dimaksudkan kerajaan perpaduan? Bung Mokhtar berkata beliau sebelum ini menjelaskan mengenai kekeliruan orang ramai, khususnya ahli UMNO berikutan ada pemimpin parti itu yang masih berada dalam kerajaan GRS sekarang. Bagaimanapun katanya pemimpin terbabit tidak membuat sokongan secara terbuka
dan menandatangani akuan bersumpah menyokong Haji G berbanding beberapa pemimpin lain yang dipecat daripada UMNO. Katanya pemimpin yang dipecat oleh UMNO kerana mereka menyokong secara terbuka dan menandatangani SG serta sudah pun mengisytiharkan keluar daripada UMNO. Ketika ini, beberapa pemimpin UMNO dilantik sebagai pembantu menteri dalam barisan kabinet baru kerajaan JRS. Kalau setakat Anwar Musa memang sudah lama dijangkakan. Itulah kata ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zakashi menyindir Tuan Ibrahim Tuan Man yang mendakwa akan terjadi kejutan melalui penyertaan bekas pimpinan UMNO ke dalam PAS. Jelasnya adalah lumrah bagi bekas pemimpin UMNO cari makan dengan menyertai parti lain selepas dipecat ataupun keluar parti. Tuan Ibrahim kata ada kejutan kerana bekas pemimpin UMNO akan sertai PAS. Itu bukan kejutan. Kalau dah namanya bekas pemimpin, dia akan ke mana sahaja cari makan. Isu pemimpin UMNO melompat parti bukan baru. UMNO tidak pernah terkejut. Ada yang berkedudukan tinggi melompat parti bila parti hilang kuasa. Tuan Ibrahim yang juga timbalan Presiden PAS dilaporkan berkata beberapa bekas nama besar UMNO akan menyertai Perikatan Nasional menjelang pilihan raya negeri tidak lama lagi. Tindakan itu bagi melebarkan penguasaan PN di negeri Pakatan Harapan iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang selain mengekalkan negeri dikuasai mereka, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Sebelum ini, Naib Presiden PAS Ahmad Samsudin Mokhtar juga berkata beberapa pemimpin yang kecewa dengan kepimpinan parti mereka akan menyertai PAS dalam masa terdekat. Mengulas lanjut, Muhammad Fuad berkata bekas pemimpin UMNO seperti Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin juga pernah lompat parti. Katanya Tuan M pun lompat parti. Muhyiddin pun 2 kali 5. Kalau setakat Anwar Musa memang sudah lama dijangkakan. Mereka mungkin dapat jawatan menteri jika PN kembali memerintah. Tetapi jawatan itu tidak kekal. Yang kekal ialah gelaran katak. Itu kekal selama-lamanya. Jadi, katak bukan kejutan. Sekian, saya Syahidah Zakaria, rentasan malam di TV pada hari ini.